Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak. Dua sesi kita hari ni 2 sampai 4 dan satu lagi pada sebelah petang 8 pula 6 sampai jam 7. Sesi saya diawalkan sebab saya ambil slot untuk kita ada Imran punya Facebook Live pada malam ni dekat Facebook page XM. Jadi anda boleh follow dan ikuti XM Live bersama Imran pada jam 9 malam ini di page Facebook XM Malaysia. Jadi petang ini topik kita struktur kolektif, memahami kaedah meletakkan posisi dagangan dalam pasaran. Sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Akhirah wassalam. Tahap lebih tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada dagangan online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan permohonan asal. Oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Zul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan selama lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat sekali imbas untuk semasa, untuk pasaran, di mana semalam kita ada seperti yang kita jangka. Tak ada perubahan bagi saya. Cumanya ada jangkaan yang disebabkan oleh data inflasi US year on year adalah lebih tinggi daripada jangkaan pasaran. Pasaran menjangkakan 6.2, keluar 6.4. Month on month seperti dijangka 0.5. Tak ada kejutan. Cumanya fahamkan yang berikut. Okey. Saya nak tunjukkan kepada anda untuk inflation untuk US. Okey, ni dia. Patut saya buka awal tadi, lupa pula. Okey. Ini adalah US dan kita ada untuk interest rate interest rate pula. Untuk inflation rate Okey, ni adalah inflation rate. Okey. Jadi kita ada angka year on year yang lebih tinggi. Okey. Jadi kita lihat kepada angka year on year. Okey. Sekejap, pakai ni lah, sama je. Okey, ini adalah yang menyebabkan kita ada jangkaan pasaran bahawa kemungkinan untuk Fed bertindak lebih agresif pada mesyuarat-mesyuarat yang akan datang dan belum sampai masanya untuk untuk Fed tarik handbrake. Okey. Jadi bila kita bandingkan angka year on year ni, ia adalah perbandingan kepada data inflasi setahun sebelumnya. Jadi kita ambil yang lebih panjang sikit, Januari 23, Julai 22, April ni belakang satu lagi. 5. Okey. Ni adalah apa? Ini adalah Januari. Sekejap kita kecilkan. Okey. Ini adalah Januari sekarang ni Okey, yang 12 yang di belakang. Okey, ini. Yang ini Jadi pada waktu itu kita ada wassalam. Kita ada base yang dianggap lemah. Kenaikan inflasi yang macam mana nak cerita dia? Kalau kita bandingkan ini banding dengan setahun di belakang dia. Faham tak? Macam mana nak cerita? Basically yang malam tadi, angka year on year dia dibandingkan dengan baseline yang rendah. Macam anda lah katalah seorang ni gaji 1,000. Gaji 1,000. Seorang lagi gaji, macam mana saya nak bagi ni Okey, seorang ni dah gaji 1,000. Seorang ni gaji 10,000. Okey. Dua-dua dapat kenaikan RM100. Dua-dua dapat kenaikan RM100 gaji. Bagi gaji 1,000 ni, ini kenaikan 10%.
Bagi yang gaji 10,000, ini kenaikan 1%. Faham tak? Jadi ini dibandingkan dengan satu angka inflasi yang ini. Dia dibandingkan dengan yang ini. Nampak macam tinggi. Faham? Macam mana saya nak terangkan dia? Lebih kurang macam itulah. Itu yang kita nampak dekat pasaran semasa ada yang mula menjangka, kalau kita lihat kepada US punya ni, bahawa Fed akan kekal kepada 3 kenaikan kadar polisi untuk 2023 seperti dinyatakan dalam mesyuarat bulan 12. Jadi satu kenaikan pada mesyuarat bulan Mac kepada 5%. Satu lagi kenaikan pada bulan 5 nanti. Satu lagi kenaikan. Bulan 6, satu lagi. Bulan 6 ada yang jangka 5.5. Maksudnya untuk angka yang ini, mungkin akan dinaikkan kepada 5.4. Ni maksud dia, ini Jadi pasaran menjangka ini mungkin akan dinaikkan ke 5.4. Kenapa besar sangat dia punya ni? Ada update untuk Epic Pen ni tadi. 5.4. Boleh? Of which, seperti yang saya terangkan sebelum ini, saya tak nampak ini berlaku. Faham? Saya tak nampak itu berlaku. Itu bermakna kita sekarang ni adalah pada 4.75. Sekarang ni 4.75. Okey. Jadi kalau naik pada bulan 3 nanti, ini akan jadi 5%. Okey. Dan kemungkinan untuk dia pada bulan 5, ni yang market tengah price in, 5.25. Dan bulan 6, 5.50. Tu maksud nombor-nombor tu tadilah. Okey. Jadi akan ada 3 kali lagi. Dalam unjuran bulan 12, dia kata cuma 3 kali. Sekali dah jadi bulan 2. Dan dijangka tarik handbrake selepas mesyuarat bulan 5. Dan selepas tu ini sama ada kekal ataupun diturunkan. Tu yang market punya price in sebelum. Selepas tu kita ada NFP. Lepas tu ada CPI malam tadi menyebabkan market mula jangka benda ni. Of which, seperti saya nyatakan sebelum ini, saya tak nampak itu berlaku. Tapi apa yang kita nampak dekat chart. Okay. Now, apa yang kita lihat dekat chart, tak ada perubahan apa. In fact, kita jangkakan bahawa ini cuma akan buat shallow correction. Very, very shallow correction. Okay. Alternatif dia, sini kita akan nampak 5. Macam mana nak tahu dia buat 5 ke tak? Kalau itu buat 5, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Sebagai flat. Anda lihat dan tunggu reaksi kepada 618764 di sini. Anda nak tengok di sini berlaku benda ni. Jadi kalau dia berlaku benda tu, anda boleh tunggu dekat 100%. Ya. Kalau dia buat terus macam ni, ini akan buat flat. A, B, 1, 2, 3, 4 dan 5. Ni tak dapat nak trade. Boleh? Itu tak dapat nak trade. Tapi, kalau dia ada bounce daripada kawasan ni, ini adalah sama ada W atau A, ini adalah X atau B,
Anda tunggu dekat 100% ni. Yes. Sebab cara mengira indeks tu tak sama, Kamarul. Satu, US apa yang leading? Tak, yang leading bukan US indices. Yang leading FTSE. Yang leading FTSE. Saya tak minat US 30. US 30 saya tak minat. Tapi di sini anda nak tengok juga di kawasan sini, sama juga. Dekat chart dia tak ada beza pun. Cumanya disebabkan structure. Tengok. Ni US 500. Kalau nak ambil leading, US 500 leading. Dia break awal. H1. US 30. Daripada low Daripada low. Ni low dia. Tengok. Okey. Antara dua ni, mana satu leading? Itu simple je. US 30 ni tak break pun lagi high. Ni. High ini. Tak break pun lagi. Ini dah break. Jadi kenapa nak tengok US 30? Sebab kita lukis dia ke atas macam ni. Ini untuk structure H1. Tapi dia tak break pun high ni lagi. Ini dah break. Ini dah ada structure ni. Ini baru sini. Dia cuma break structure ini. Of which ini dah lama dah break. Jadi soalan saya, US 500 leading ke US 30 leading? US 30 tak. Kenapa nak trade benda yang macam ni? Faham tak? Ini menunjukkan struktur yang lebih kuat. Boleh? Ini tak ada apa. Kalau nak trade, dua-dua ni pun tak cantik. US 100 lagi cantik, FTSE lagi cantik. Cumanya kalau saya masukkan FTSE dalam ni, nampak tak? Saya masukkan FTSE dalam ni. Faham yang tu Kamarul? Nampak tak struktur dia? Kepada low yang sama, low ini, masalah FTSE ni adalah dia tak ada incomplete sequence. Kita trade yang ini, ingat tak? Kita trade yang ini kan. Ini dah sampai 100%. Nampak? Ini dah sampai 100%. Jadi ini correction kepada structure ini. Anda kena tunggu sequence baru. Dia break ini, baru kita dapat nak trade dia. Sebab kalau kita trade di sini, kita trade kepada correction ini, structure ini dah lengkap. Faham tak? Sequence. Ini dah lengkap. Maksudnya, structure ini dah sampai 100%. Kita kena tunggu structure baru. Maksudnya, anda kena tunggu dia buat yang baru. Ni break. Then baru anda dapat trade dia. Sebab ini pullback dalam ni adalah daripada structure di sini. Ni dah habis. Ni dah habis cerita. Jadi kalau dia break lagi, baru kita dapat trade dia. Itu US 100. Jadi maksudnya, dia kena break ini, dan anda ada structure baru. Okey. Ini tak ada apa. Daripada belakang ni, dia tak ada sequence. Ini semua sideway. Dia cuma ada sequence di sini. Ini, dalam ni. Jadi, tak ada apa. Ini pun tak break ke tak? Sekejap. Ini pun tak break lagi. Dia tak ada apa. Nampak kan? Jadi, kalau nak trade, anda boleh trade US 500. Sebab, US 500... dia masih, sequence dia masih tak lengkap.
Ni masih tak sampai 100%. Jadi antara tiga ni anda nak trade mana? US 500. Ini tak ada apa, ni dah complete. Ini tak break apa lagi, tak ada sequence. Tak ada low high, higher low, higher high. Kecil dia ada. Okey? Jadi kalau nak trade ini. Faham? Dia tak sampai 100% ke atas tu lagi. Dalam erti kata lain, kita ada low, kita ada high, kita ada higher low yang dijangka tak tamat lagi ke 100%. Okey. So, kita ada internal sekarang ni. Macam mana kita nak pecahkan dia? Gunakan stokastik. Okey, daripada struktur di sini. Dan anda besarkan dah time frame. Kalau nampak berkecamuk kan, daripada sini kan, besarkan time frame. Jadi anda nak tengok daripada low ini ada berapa lekuk, kira lekuk dia. Jadi sini ada 2. Nampak dia reset kan? Reset full. Jadi ada low, high, higher low. Saya ambil yang down je. Lepas tu anda pergi kepada time frame lagi besar. Tengok mana yang dia reset. Tengok mana yang dia reset. Nak tengok ni. Lepas tu dalam sini pun ada reset. Jadi kita ada 1, 2 lagi. Low, high, higher. Jadi selagi dia tak lengkap, kalau dia nampak 3 lekuk, kita trade dia. Sekarang ni kita ada yang baru di sini. Daripada high ini, daripada high ini. Jadi kalau dia turun kepada high ini, itu 3 yang baru. Boleh. Tapi kalau setakat di sini, kita tak dapat nak trade. So kita baru ada 1, 2, low, high. Belum ada trend. Simple dia, tak payah buat elite wave. Buat benda ni je. Saya guna benda tu je. Tapi nak terangkan benda tu, saya mapkan dengan elite wave. Saya trade sequence, bukannya trade elite wave. Elite wave tu untuk mapping. Kita ada satu sequence dekat sini. Satu sequence. Satu sequence. Satu sequence. Okey, sekarang ni ini yang kecil. Ni yang kecil dia. Dia tak break lagi. Selagi dia tak break, kita tak tengok. Kalau dia break, kita tengok. Buat kaedah ini. Tapi nak terangkan kaedah ini, dan kita tahu ini adalah the whole thing dari bawah ni. Daripada bawah ni. Ini adalah the whole thing daripada bawah ni. Dan ini tak complete lagi. Dalam cerita kita, ini tak complete lagi. Macam tu je sebenarnya. Cumanya kita pergi kepada fractal. Itu tadi Dow. Kita pergi kepada fractal, iaitu kepada pecahan. Itulah elite wave. Beza elite wave dengan ni. Jadi US 30 ni tak ada apa. Ni sideway. Ni tak break. Selagi dia tak break high ini, kita tak ada sequence. Sebab kita punya sequence ada daripada bawah ni. Ini 1, ni 2. Ni tak break lagi. Tak ada higher high. Jadi belum ada trend. Ni tak ada lagi. Ni tak ada apa. Bukannya sebab lukis ke atas dia leading. Bukan. Ni sebab kita lukis elite wave. Dia cuma break yang kecil dalam ni. Yang dalam ni. Dan kalau kita lihat, bahayanya nak trade yang ini adalah, ini boleh jadi flat. Saya boleh letak ini sebagai A, ni sebagai B. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini tak dapat trade. Okey. Nak trade US 500. Tapi kita kena tunggu apa yang dia buat dekat sini nanti. Adakah dia akan terus tembus? Kalau dia tembus terus 618764, itu cerita lain. Itu cerita lain. Ini akan jadi A, ni jadi B, ni 1, 2, ni jadi 3. Jangan trade dia kalau dia tak ada reaksi daripada 61876. Hari ni kita cerita pasal
correction Okey, US 30 tak minat, US 100 tak minat. Nampak dia tak break high kan? Jadi ini sideways. DAX ni lagi cantik. Yang ada hijau-hijau ni sama konsep tadi lah. Ini dari bawah, kita tarik Fibo. Tak kisah, satu ke B ke sama je. Dia tak lengkap lagi 100%. Cumanya sekarang ni ada reaksi daripada 618764. Apabila ada reaksi daripada 618764, anda nak tengok ada divergence. Okey, divergence lihat H1, H4. Daily ni tak ngam. Okey, kalau kita nampak ada divergence H4, kalau kita dapati berlaku divergence, ini 5 lekuk. Kenapa kita nak tengok divergence daripada 618764? Sebab kita confirmkan dia sebagai motif, dan 3 lekuk dia kita jangkakan dia akan lengkapkan 100%. Jadi 3 lekuk di sini, syarat dia sini kena ada divergence dan react daripada 618764. Ini dalam nota ni. Masih demam. WXY. Daripada benda ni. Divergence momentum ANW ni. Okey, yang ini kita tarik Fibo. Dalam dia kena ada reaksi 618. Itu satu. Satu lagi kalau anda ambil daripada 3 ni. Lazimnya dia daripada 618764. Yang besar. Okey. Tapi apapun yang pertama ni kena ada divergence. Penghujung dia. Tak kisah dia 3 lekuk ataupun 5 lekuk. Kalau dia 3 lekuk, ini macam ni. 3 lekuk dia macam ni. Dia punya RSI macam ni. Then anda tahu dia akan completekan 100%. Kalau dia tak ada, ini mungkin adalah 12. Faham tak? Momentum tinggi. Tu maksud dia. Velocity tinggi. Tu sebab tu kita nak tengok divergence. Biarpun 3 lekuk. Boleh hati tak? Tak ada dalam buku, seriously. Dia tak ada dalam buku. Tulis benda tu dalam nota kita tu ada divergence momentum. Tu kena ada. Jadi anda nak tengok ini ada divergence. Kalau dia 5, ada divergence. Dekat time frame kecil Ini adalah A biru. Wassalam Nabil. Okay, so DAX ada. Mula-mula nampak susah, tapi ulang lekat dah kan. So DAX ni ada setup. Itu setup H4. Ni yang hijau ni, jauh tempat dia. Alih kat situ lah. Okay, FTSE. So daripada, kalau tanya saya US 500 ke ni, baik trade yang ni. Ni lagi cantik. Ini lagi jelas kan. UK 100 pun sama cerita. Setup dia adalah H4. Ni H4. Sama juga. Ini tak sampai lagi 100%. Benda sama. Ni tak sampai lagi 100%. Okay, pullback against low ini adalah peluang untuk membeli. JP25 tak ada. Spain 35 pun sama. Pullback adalah peluang untuk membeli. But sama seperti cerita dekat US 100 tadi. Ini dah sampai 100%. Jadi kalau yang cantiknya
jangan trade yang ini. Faham? Sentiasa tengok kat mana saya letak invalidation tu. Tarik Fibo dari situ. Ni dah sampai 100%. So nak trade dia tak cantik. Sebab kita consider tempat ini, structure ini dah tamat. Okay, dah tamat. Jadi FTSE merupakan peluang entry. UK 100 peluang entry. Dia tak sampai lagi 100%. Dan US 500. Jelas? Yang lain-lain tak ada. US 30 delete dulu, US 100 delete dulu. Okey. So lain, maksudnya tengok apa makna dia kepada mereka yang trade saham? Apa kena-mengena benda ni? Aku trade saham je. Kadang-kadang saya heran dengan trader yang label diri dia sebagai trader forex. Saya trade saham, saya trade gold. Jangan label. Itu kepercayaan yang menghadkan anda. Labelkan diri anda sebagai retail trader yang trade instrumen kewangan. Faham? Kalau boleh, labelkan diri anda sebagai retail investor. Anda cuma melabur kepada sistem, bukan anda trade. Teknik anda yang trade. Okey. Kita ada 3 indeks tadi kan? Tengok apa kesan dia kepada pergerakan. Kita ada yang pertama US 500. Kita ada yang kedua US 30. Dan kita ada yang ketiga US 100. Kenapa nak tengok indeks-indeks ni? Okey. Fahamkan yang berikut. Cara mengira US 500 dan US 100 adalah lebih kurang berdasarkan market cap. Harga dengan jumlah unit yang diterbitkan. Cara untuk mengira US 30, dia tak peduli market cap. 30 counter blue chip yang tak ada utility dan tak ada apa satu lagi? Utility dengan apa? Transportation. Tak ada dalam tu. Dan dia cuma kepada price. Okey. Jadi kita dapati untuk structure tadi ini tak ada. US 100 ini dah complete. Kita tahu US 500 berdasarkan market cap dan dia ada incomplete sequence. Okey. Maksudnya, apa yang anda cari dalam saham, ini kepada sektor. Anda tahu US 100 banyaknya dibentuk oleh apa? Tech sector. Ini seperti Apple, Microsoft, Alphabet, Meta dan lain-lain. Counter-counter ni anda tak trade kalau anda trading saham. Sebab structure dia dekat US 100 complete. Pergi tengok second. Kat mana second? Ni tengok cara ni. Nah. Equity. Mana sektor ni? Ni. Okey. Ni cara dia. Ni bagi mereka yang trading saham harian lah. Intraday. Okey. Anda pergi tengok. Apakah yang banyak membentuk dia. Consumer discretionary antaranya Amazon dan lain-lain. Tengok yang nombor 2 besar tu. Consumer discretionary. Dan juga healthcare. Anda nak tengok 2 bidang ni. Financials dan consumer discretionary. 3 ni. Tech sector, jangan dulu. Sebab US 100 dah sampai. Okey. Apa yang tak ada dalam US 100? Lebih spesifik lagi.
Financials yang tak ada. Ni bagi yang syariah compliant tak dapat lah. Jadi anda pergilah tengok bank punya sektor. Faham tak? Ni bagi mereka yang contohnya macam macam Bank of America contoh. Kan, kalau dia ada set up, kita trade. Ni tak dapat sebab dia tak break lagi. Okey? Dan anda pergilah tengok saham-saham lain yang dalam sektor-sektor berkenaan. Bank of America, JP Morgan contohnya. Pergi tengok. Kalau apa-apa yang ada set up, bila masa lukis kat situ. Faham? Ni ada set up. Jadi anda tunggulah dia punya pullback. Faham cara dia? Tu daripada spesifik kan. Kalau macam kalau saya meeting dengan trader saya dulu, kita akan discuss berdasarkan movement kepada indeks-indeks yang follow certain sector dan juga kepada ETF dia. Faham? Satu-satu dia punya ni. Kita tengok main index. Lepas tu kita akan tengok related index. Ni sebelum market buka. Lepas tu kita akan tengok sektor ETF. Dan tengok apa yang ada. Kita pilih apa nak trade sebelum market buka. Faham cara dia? Satu ni. Lagi simple. Kan? Faham Zul? Atirah, Nabil, Kamarul. Jangan tahu US 30 lah. Jangan tahu apa? Jangan cuma tahu apa? Cuma tahu US 500. Tak. Kita tengok main index, apa maksud dia? Satu, jangan saya US 30. Macam mana kira US 30? Tak tahu. Apa company dalam tu? Tak tahu. Aduh, tak dapat. Melalui informasi ataupun maklumat mengenai pecahan kepada apa yang kita nampak dalam indeks dia. Dan kita pilih apa nak trade. Nampak cara dia? Logik di sebalik dia. Buat benda logik je. Okey? Kita tengoklah apa yang ada trend. Bila nak trade tu trend. Bila nak melabur tu bila dia dapat correction. Correction major. Dan kita melabur. Okey. Yen pair UJ. UJ pullback ini merupakan peluang entry. UJ pullback ini merupakan peluang entry. Faham Zul? Anda pakailah teknik apa-apa pun, tapi kita tahu macam mana kita buat watch list kita untuk trade. Anda boleh kaji financial statement apa semua, tapi kalau price tak agree dan anda trading untuk shorter term, anda tak tunggu 3 bulan. Anda nak ada movement, anda nak ada volatility. Tu yang kita tengok. Faham? Step by step dia. Yang pertama tadi main index. Main index. Lepas tu related index. Related index ni macam contohnya kita lihat kepada komoditi. Kita ada saham komoditi. Kita ada untuk financial. Kita ada indeks saham untuk komoditi pula. Indeks untuk komoditi. Ada. Ni. Contoh. Link. Apa nama? Invesco Tracking Fund, Commodity Index, benda-benda ni. Ni semua adalah ETF. Ni benda-benda ni lah.
Boleh. Anda nak trade copper, anda gold, semua ni ada indeks. Anda tengok ada tak price action dekat indeks dia? Adakah indeks dia dah menunjukkan betul tak dia dah naik? Okey, UJ. UJ kita sedang menjangka correction kan. But daripada bawah ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5 ataupun daripada sini 1, 2, 3, the whole thing sebagai satu structure, 4, 5. Jadi kalau correction tak dapat 5, 1, 2, 3 adalah peluang untuk membeli. Anda nak tengok ini berakhir dengan divergence. Ini berakhir dengan divergence di antara 3 dan 5. Anda nak tengok ini ada divergence. Kalau dia break divergence, jangan trade. Boleh? Jadi 1, 2 dan 3. UJ. EJ ini nampak macam extend tau. Kenapa dia dulu? Ini nampak macam extend, tapi saya tak extendkan dia lagi sebab dia terlalu agresif. 2, 3, 4 dan 5. Mungkin pegangkan tu extension 1. Kita ambil 3 lekuk di sini. Masalah saya dengan yang ini adalah dalam yang besar dia menghampiri 100%. Jadi kalau kita nak trade, kalau dia lepas buat satu ni terlalu dekat, kecil sangat. Di mana saya boleh je tukar ini sebagai A hitam, ni sebagai B, dan sini sebagai C. Dan kita lengkap ke bawah. So, saya tak minat kepada yen pair semasa. GJ pun sama. Satu, saya tak tukar lukisan dia. Ini mungkin merupakan 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk menghabiskan 3 ni. But kalau kita tengok kepada yang besar, dia menghampiri 100%. Faham tak? Room untuk dia pergi, TP kat mana? Dekat sangat. Ni dekat situ je. Room, dia nak pergi tak ada tempat. Boleh tak dia pergi macam tu? Boleh. Maksudnya kita jangka lebih macam ni. Tapi terlalu dekat dengan ni. UJ pula, kenapa boleh trade? Tengok. Ni UJ. Ini at least ada room. Dia masih dekat area 618. 618. Area tu. Area ni. Dia ada tempat nak pergi. Price tu nak sampai TP ada tempat. Faham tak? Dia ada tempat. Ni dekat daily. Banding dengan yang lain tadi dekat sampai 100%. Jadi itu sebabnya saya pilih UJ. Faham? Boleh Atirah? Faham logik di sebalik dia? Jangan fikir dia nak naik saja. Fikir kat mana dia pergi. Kat mana TP anda. Saya sentiasa berfikir kat mana nak keluar. Bukannya tempat nak masuk je. Kalau setakat nak masuk, tekan je lah kan. AUDJPY pun sama. AUDJPY pun sama. Ini mungkin ada room untuk kita trade. Kalau nak trade dia, sekiranya anda nampak 1, 2 dan 3. Ini dah break high. Okey. AUDJPY. Tapi saya masih prefer kepada UJ tadi. CAD-JPY pun sama. Ini pun adalah peluang. Mungkin satu lagi high sebelum dia buat dua ni. Kena tengok room berapa jauh. Ada tak tempat untuk price tu pergi? Macam ni ada tempat. Macam CAD-JPY ni ada tempat. Dia nak pergi, ada ruang lah untuk price tu pergi.
Dia ada ruang, 100% dia masih ada ruang. Yang tadi tu dekat, lain tu dekat sangat. Tapi ingat tu, itu daily. So, UJ tu masih lebih cantik. Dolar seperti yang kita lihat, apabila U-Chef semalam break low ini, kita jangkakan kita buat dalam minor degree kan. Jadi semuanya kita dah tukar kepada minor. Dolar index tukar kepada minor, kita kena buat sebagai flat. ABC dan in 5 lekuk. Dan kalau ini break dalam 3, pullback ini merupakan peluang entry. Okey. Euro US dollar pun sama. Sekiranya ini break, dia break dan itu merupakan peluang entry. Bounce dia. Masih ke bawah. Belum masanya untuk anda short dollar. Spike waktu CPI je. Jangan peduli dengan satu spike. Anda nak tengok structure. Satu, saya news ke tak news ke, saya tak suka hati dia lah. Yang betul tu price. GU pun sama. Kita masih menyangka ke bawah. Okey. UCAD sama. So, in fact, kita punya view tak ada pertukaran. Tak ada break, tak ada apa. Saya tunggu UCAD ni. Kalau UCAD break semalam, kalau ini break, kita akan tukar US dollar habis di sini. Maksudnya B ni habis di sini. Ataupun di sini. B tu ada, maksudnya dekat dollar index. Dollar index ni, kita habis macam ni je. B ni habis di sini. Ini kita akan buat sebagai flat. Kalau UCAD break semalam, UCAD tak break, dan kita akan ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ni yang kita akan lukis. Kalau UCAD break semalam, UCAD, tapi dia tak break, jadi masih ke atas. Maksudnya masih dolar punya strength. AUD masih ke bawah. Tak ada pertukaran. Semalam kita dah ceritakan, Zul, Atirah, Nabil, mengenai U-Chef break kan. Then kita akan tukar kepada fractal. Itu masih correction. New Zealand dollar, US dollar pun sama. The whole thing masih sama. Menunjukkan masih ada kekuatan US dollar sebelum US dollar kembali melemah apabila ini sampai 100% extension dia nanti. Barulah ini naik. Bila ini berlaku, itu adalah sama dengan indeks buat lekuk 3 of 3. Ini. Faham? Ini. Tak dapat. Tak dapat. Sama juga gold. The moment U-Chef semalam break, kan? Sama juga gold masih ke bawah. Kalau UCAD semalam break high ini macam ni, kalau UCAD ni maksud saya. Ni UCAD. Apa kena-mengena UCAD dengan gold? Semuanya sama je. Kalau UCAD semalam dia break low ini, low ini, dan kita akan continuekan structure ini ke bawah. Then gold structure sama. Kalau ini ini adalah inverse, faham tak? Ini dua ni adalah inverse. Okey. Kalau UCAD break low ini semalam, kita akan katakan bahawa dekat XAU US dollar dia akan break high ini.
Dia tak ada ke bawah dah. Disebabkan UCAT ni tak break low ini, maksudnya kalau ini break semalam, ni break macam ni, dan kita akan katakan dari sini akan naik ke atas. Faham? Nampak? Tapi dia tak break. Dan kita jangkakan ini meneruskan struktur pembetulan ini kepada daripada atas ni. Sebelum jatuh balik. Okey. Jadi, ini pun disebabkan itu, ini tak break. Kita katakan ini akan meneruskan correction daripada low ini. Untuk habiskan correction ini. Ini juga akan yang sama untuk menghabiskan correction ini. Jadi gold masih ke bawah. Sesuai dengan jangkaan Barrick pun ke bawah. Baru dapat entry Barrick tu. Baguslah. Okey, sama dengan silver. Benda serupa. Silver memang dah tunjuk semalam. Minyak pun sama, bigger correction. Instead of habis kat sini, kita buat double. Dan copper pun sama. Copper ni mungkin dah habis ni. Ni sini. Sebagai flat, running flat. Okey. Maksudnya Euro AUD pun sama ke atas. Euro GBP akan habiskan ni dan sebelum dia naik ke atas. GBP AUD akan ke atas. Sampailah dolar kembali lemah. Ni semua adalah, ini lekuk 3. Ni 3. Ke atas lagi. BY ni boleh ke atas lagi. Dan GN pun sama ke atas. Boleh? Direct, it's very clear dalam market sekarang apa yang dia punya arah. Cumanya tunggu set up je. Anda, bang, saya trade M5 bang. Ni ada set up. Pullback ini entry. Faham? Against high ini. High ini. Pullback ini entry. Pening nak tengok time frame besar-besar bang. Ni, sini. Kalau pullback kat sini, entry. Tu M5. M1. M1 tak ada. M1 tak ada. M5. M15. Sama. Ini dah ada sequence. Dah ada sequence. Jadi pullback ini merupakan peluang entry. Tu dekat time frame kecil. Boleh? Ni dah break. Jadi ada sequence ke bawah. Okey. Ada soalan? Saya rasa jelas. Very very clear. Market, saya nak update chart pun, saya update chart tak sampai 15 minit. Lambat sebab buat kopi. Dah letak kopi kan. Rupanya air suam. Ingatkan air panas. Buat balik sekali. Dah siap kopi suam. Buang balik. Okay? Clear. Market is very very clear at the moment. Apa intention dia. Faham apa saya terangkan dekat sini? Beza cara kira. Beza cara kira. Apa yang constitute apa ataupun yang membentuk indeks-indeks berkenaan. Itu guna dia. Jangan tahu US 30, US 500, US 100 dia. Tahu apa yang membentuk dia. Itu fundamental dia. Macam beli saham IKEA lah kan. Takkan kata IKEA, mungkin IKEA ada jual basikal, tapi main produk dia furniture. Janganlah pergi cari tayar basikal dekat IKEA kan. Mungkin ada, tapi main dia furniture. Kita tahu apa benda tu. Dan kita faham. Kalau ini berlaku dalam dia,
apa dalam otak aku? Apa yang aku cari? Jadi kalau kita tengok alang-alang lah, kita tengok kepada saham seperti Apple. Seperti Apple kan, apa benda seperti Apple ni, okey. Kita akan katakan sekuen dekat sini lengkap. Jadi ini baru satu akan kepada low di sini. Betul. Adakah anda nak trade yang ni? Kalau tanya saya, tak. Sebab US 100 tadi sampai 100% dia daripada low yang sama. Okey, Microsoft. Ini pun tak ada sekuen yang anda boleh trade. Satu, dua dan tiga. Ni dah sampai 100%. Jadi tak dapat trade. Kita tengok apa lain. Amazon. Consumer discretionary. Amazon. Boleh? Amazon ni kita boleh trade. Satu, dua, tiga. Ni pun dah sampai. But daripada sudut ni, daripada sudut apa yang constitute index dia tadi, ini boleh trade. Kalau dia buat 3 macam ni, ini boleh trade. Itu Amazon. Tesla. Benda serupa. Ini boleh trade. Kenapa tak dapat nak trade Apple tadi? US 100. Faham? Technical dia ada setup. Cumanya apa dalam watchlist yang kita akan trade? Apa plan kita? Tesla ni kalau dia buat ke bawah, ini boleh trade against low ini. Against low ini je. Ini tak sama macam anda trade currency apa semua tau. Daripada sudut anda tengok dia punya pergerakan ni, kalau dia pergi je. Trending, sebab struktur dia adalah struktur trending. Faham? Dia bukannya macam struktur ini. Jadi correction dia akan kecil. Faham? Ni correction, ini corrective structure. Ini motif structure. Jauh sangat tu beza dia. Kan? Tak, ini korektif. Aduh, sakit otak sekejap. Boleh? Tu beza dia. Jadi, paling ideal dia adalah kalau dia buat benda ni. Tu ideal. Tapi cuma low ini yang dia test. Low ini dia test. Nak lagi cantik, gunakan indikator. Anda tengok kat mana reset. Boleh? Tak nampak? Tukar time frame besar. Jangan pakai satu time frame. Kalau nampak macam, oh ni reset the whole thing. Okey, pergi satu lagi RSI. Kalau nampak macam reset the whole thing, then anda tunggu yang lebih besar. Faham? Setakat ini belum. Dia tak break lagi. Jadi kita cuma kepada ini. Faham penggunaan RSI dan Storch? Ini tak break lagi. Ni tak break lagi. Kalau dia break, then kita tunggu kepada korektif yang lagi besar. Bukan low ini dah. Maksudnya, kita jangka ini 1, 2, 1, 2. Faham? Kalau ini break, dan kita pun dah ada reset, cumanya belum confirm by RSI,
Kalau dia RSI dia break, dan kita tak dapat buat 1-2-1-2. Ini akan jadi 1, ini jadi 2. Tak ada 1-2-1-2 dah. Tak ada benda ni dah. Apa benda ni? Itu faham kan Atirah? Zul? Ni semua dalam nota ni. Dalam sini. Kita gunakan apa? Kita gunakan dia untuk confirmation. Pengesahan riset stokastik. Channel dalam RSI tembus. Guna perkataan direct, tembus. Ditembusi. Itu cara kita nak tentukan perbezaan struktur. Okey. Kalau tak ada soalan, kita break sekejap. Lepas tu kita masuk kepada corrective structure. Okey, kita break dulu 5 minit. Saya kena makan ubat sekejap sekali lagi. Dan kita break awal sikit. Okey, kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ambil ini sebagai amaran penata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya sekali lagi Zulkifli Zul Razak dalam 1 jam, insyaAllah dari jam 6 hingga jam 7 untuk analisa pasaran. Jadi awal tadi saya ada sesi 2 jam di mana kita dah cover topik mengenai structure korektif. Jadi jangan ketinggalan untuk ikut sesi saya besok insyaAllah. Masa dia anda kena refer. Saya pun tak ingat jam berapa. Tapi biasanya jam 5 tu lah. Okey, jadi analisa pasaran, kita akan cuma lihat pasaran untuk petang ini. Sebelum kita mula, saya baca penafian risiko pelaburan. Dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap lebih tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Waalaikumsalam Ustaz Jebeng. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Zul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur penuh masa dan dalam dunia dagangan saya dapat lebih daripada 20 tahun. Waalaikumsalam Kristianto. Sesi kelas memang jadual masa berubah. Tak, sebab hari Minggu pertama Ustaz, kita ada Facebook Live bersama Imran. Jadi biasanya pada jam 2 sehingga jam 3 Azni. Lepas tu kita ada Imran 3 sampai 5. Tapi disebabkan oleh Imran ada sesi FB Live, jadi dia tak ada sesi dekat ruang lanjutan Melayu ni. Jadi sesi saya pada minggu pertama diubah pada jam 2. Wassalam Atirah. Jadi biasanya saya memang jam 5 lah. Tommy, hai. Okey, jadi kita lihat kepada apa yang sedang berlaku dalam pasaran semasa. Semalam kita ada data untuk US punya inflation, di mana data month on month keluar seperti jangkaan. Ni adalah dia punya news release. Keluar seperti jangkaan 0.5 untuk data Januari. But saya nak anda tengok benda ni. Secara keseluruhannya, inflation dekat US adalah menurun. Tu dia. Fahamkan yang ini. Ini yang penting sebenarnya. Biarpun year on year tu anda nampak dia naik sebab dia dibandingkan dengan bacaan Januari tahun lalu. Wassalamualaikum. Jadi itu yang saya nak anda tengok. Dan yang penting adalah apa yang sedang berlaku. Ni chart ini. Chart ini. Jadi yang beza chart ini adalah dia continuous. Maksudnya dia rekod bulan ni naik berapa, bulan ni naik berapa, tahun ni naik berapa, tahun ni naik berapa. Okey. Maksudnya bacaan dia continuous. Anda nampak dia punya ni adalah menurun. Okey. Apa beza dia dengan CPI year on year? CPI year on year tu bulan 1 tahun 2022
dan bulan 1 23. Okey. Dan apa yang berlaku adalah untuk bacaan dia bandingkan, dia bukan continuous, dia dibandingkan dengan data yang bulan 1 tahun lepas. Jadi kita ada peningkatan dia, market menjangkakan 6.2 naik 6.4. Okey, itu yang berlaku. Tetapi bacaan continuous dia adalah menurun. Okey, kenapa ini penting? Wala, Atirah, sebab kita ada satu lagi data CPI sebelum mesyuarat Fed, sebelum FOMC pada bulan pada bulan depan. Okey, ingat benda ni ya. Satu lagi. Jadi apa jangkaan anda untuk data CPI untuk bacaan 02 23 month on month dan year on year? Kalau anda tengok chart ini, faham? Okey. Stop dekat situ, sebabnya data ni tak keluar lagi. Tapi berdasarkan apa yang kita nampak, dia punya ni adalah menurun. Okey. Disebabkan oleh data malam tadi, ini nak dapatkan benda ni simple je. Anda pergi dekat Forex Factory tu, yang semalam, anda tekan CPI dia. Ni tekan folder ni, pergi tekan dekat sini. Dah dapatlah benda ni. Okey, ni adalah dia punya ni, anda pergi kepada PDF format ya. Pergi kepada PDF format dia. Okey, anda akan dapat Bureau of Labour Statistic tu. Lepas tu anda tekan kepada PDF. Ni PDF format anda dapat benda tu. Okey, tak kisah. Apa pun, ni adalah apa yang kita nampak dekat data Okey. Now, kita lihat apa reaksi pasaran disebabkan oleh data malam tadi. Seperti yang kita telah bincangkan sebelum ini, bahawa Fed menjangka pada waktu ini rate adalah 4.75. Itu adalah apa yang berlaku pada FOMC bulan 2. Dinaikkan sebanyak 25 mata. Disebabkan data malam tadi, pasaran menjangka, dan seperti yang Fed dah bagi tahu dalam mesyuarat sebelum ini, untuk 2023 akan ada 3 kali kenaikan menjadi 5.25. 5.1 ni adalah kadar median 5.25. Okey. Satu kenaikan biasanya 25 mata. Bulan 3 dijangka akan ada kenaikan sebanyak 25 mata, menjadikan rate kepada 5%. Okey. NFP tinggi, CPI tinggi yang malam tadi. Okey. Jadi pasaran menjangkakan bulan 5, bulan 4 tak ada meeting, akan ada kenaikan 25 mata, menjadikan 5.25. Kita akan ada satu data CPI. Bulan 3 punya meeting ni penting ya, sebab benda ni akan keluar sekali lagi. Table ni akan keluar sekali lagi. Table ni dapat dekat Fed. Dia macam anda dengar kan, bank negara diunjurkan akan menaikkan kadar faedah, kadar overnight dekat Malaysia sebanyak 2 kali. Sebanyak 3 kali. Dia orang dapat dari mana? Daripada table macam ni. Faham Wala? Faham Tommy? Atirah? Okey. Jadi, table ni keluar 4 kali setahun. Ya? Sekali pada bulan 3, bulan 6, bulan 9 dan bulan 12. Jadi kali terakhir adalah bulan 12 yang anda sedang tengok sekarang ni. Okey. Jadi bulan 3 yang market nak tengok, adakah dia akan di-revise kekal pada, kalau dia adalah 5.25, ini adalah sama 5.1. Pasaran mula menjangka kemungkinan untuk Fed pada bulan 6 nanti akan naik 25 mata lagi. Saya tunjukkan macam mana kita tahu
menjadi 5.50. Ingat ya, 5.50 kadar ceiling ya. Menjadikan ini kepada 5.4. Kalau betul dia nak naik pada bulan Jun nanti kepada 5.4, angka ni yang keluar pada bulan 3 nanti akan jadi, sekarang ni 5.1 akan menjadi 5.4. Faham? 5.375 sebenarnya, tapi dibulatkan jadi 5.4 lah. Anda nak tengok benda ni, macam mana kita tahu dia akan dijangka, pasaran mula menjangka dia naik kan? Inilah benda yang kita nampak dekat website CBOE ni. Okey, ini bulan 3. Satu kenaikan menjadikan rate kepada 5%. Boleh nampak? Sebanyak 25 mata. Okey. Sekali lagi mesyuarat pada bulan 5 nanti. Ni bulan 5. Bagi dia loading sekejap. Apa lambat pula. Okey. Bulan 5 dijangka akan ada kenaikan daripada 5% tadi, naik 25 mata lagi kepada 5.25. Okey, jadi median rate adalah 5.1. Itu seperti yang dia unjurkan pada bulan 12. Dia punya meeting bulan 12 Dan pada mesyuarat bulan 3 nanti kita nak tengok adakah ia akan dinaikkan. Yang tadi itu 5.4. Sebab kalau betul, sebab bulan 3 nanti akan keluar dan pada bulan 6 ni disebabkan data, market react kepada data. Dan bulan 6 menyangkakan satu lagi disebabkan data CPI malam tadi kepada 5.50. Sebelum ni kan tak ada. Disebabkan data malam tadi okey. Jadi apa kesan dia? Anda rasa market tak nampak ke chart yang kita tunjukkan tadi, yang ini tadi? Mana? Alah, saya dah tutup dah dia. Yang dekat Bureau of Statistics tadi. Dia nampak rate tu turun kan, inflation. Jadi kesan dia disebabkan market mula menjangka, pasaran mula menjangka kemungkinan untuk rate yang lebih tinggi dan agak bercampur data dia. Kita dapati volatility semasa keluar malam tadi mula-mula hentak ke bawah, lepas tu naik ke atas, lepas tu tak ke mana sekarang ni. Okey. Untuk view besar kita, tak ada perubahan. Yes. Tak kisahlah semua tu, Christian tu. Yang penting apa kita nampak dekat chart. Itu yang penting kan. Jadi yang kita nampak dekat chart sama ada ini dah lengkap dan kita meneruskan pergerakan ke atas. Seperti yang kita lukiskan untuk US 30, di mana kita katakan bahawa semasa ini dah lengkap dan kita meneruskan pergerakan ke atas. Kenapa saya lukis macam tu? Sebab dia break high. Ataupun kita masih ada satu, ni kita tak tahu sebab dia sideways. Ini tak ada break apa. Tak ada break apa. Dia masih boleh dalam satu. Masih boleh satu ni ataupun satu merah ni. Okey, apa pun lekuk satu, dia tak ada separation. Satu kita lukis sebagai satu. Satu kat sini pun tak ada separation. Saya boleh lukis ini sebagai satu biru, 2, 3, 4, 5, lepas tu sebagai satu biru. Tak ada apa. Tak interested US 30 sebab dia tak break high lagi. Sementara itu US 500 ini break high. Ini break high. Semasa tak break high, sebab itu kita masih lukis dia ke bawah. Tu yang soalan siapa tadi tanya leading tak leading. Itu terlalu kecil. Tapi kalau kita tengok the big that one, ini leading. US 500 leading US 30.
Jadi kalau nak trade US 30. US 500. US 500 ni daripada low yang sama, bukan US 30 daripada low yang sama, dia dah ada benda ni. Faham? Dia dah ada low, high, higher low, higher high. Dia dah ada benda tu. Sebaliknya, untuk US 30, daripada low yang sama, yang ini, low, high, higher low, dia tak ada higher high lagi. Faham? Dia tak ada trend lagi. Low, high, higher low. Boleh je dia buat satu lagi kan? Sebab dia tak ada break lagi. Jadi ini belum ada trend. US 500 tadi dah ada trend. Tu beza dia. Okay, jadi dua ni kalau dia berlaku, itu adalah peluang untuk nak entry. Ya. Paling cantik adalah kalau dia break satu lagi ke atas. Dalam motif. US 100. Ni US 100. US 100 sama. Daripada low yang serupa. Ini dah break. Kita dah ada benda ni. Tapi apa beza dia dengan US 500? Di sini, kalau kita ambil Fibonacci kepada high di sini, ini dah lengkap 100%. Dah sampai. Jadi kita katakan structure ini dah matured. Dah lengkap. Kalau dia nak buat 3 lekuk dan pergi ke bawah, dia akan buat dari situ. Faham? Dia boleh buat zigzag dari sini. A, B dan C. Jadi ini bukannya tempat untuk kita entry. Bila dia pull back. Ini bukan pair yang kita nak tengok. Jadi kalau nak entry, anda tunggu kepada US 500. Faham dia punya ni argument. Faham dia punya sebab. Anda boleh cari peluang US 500 apabila price melakukan benda ni. Classic Elliott Wave punya shape. 1, 2, 3. Of course tak macam buku lah. 5, A, B dan C. Ataupun W, X dan Y. Okey? Dan kita ada incomplete, maksudnya dia tak lagi lengkap 100%. Ambil high ini, dia tak lagi lengkap 100%. Boleh? Itu adalah untuk US 500. Lagi cantik sebenarnya adalah kepada DAX. DAX ni lagi cantik. Tak sampai 100% yang sama. Low, high, higher low, higher high. Belum lagi sampai. Jadi kalau nak trade, ini lagi cantik. Kalau tanya saya. Ini lagi cantik. Lebih trending berbanding dengan US 500 tadi. Ceritalah Eropah lah, Turki lah, apalah kan. Yang kita nampak dekat chart, kita nampak ini ada setup. Itu dia. Ideally, dia break satu lagi. Itu lagi ideal. Sebab kita dah confirmkan sebagai 5 lekuk. Boleh? Kalau dia buat benda ni, saya akan cari peluang dekat 2 ni. Kalau dia terus break ke atas, tak boleh buat apa. Kalau dia buat macam ni. Turun, lepas tu naik. Itu tak boleh buat apa. Kita tunggu dia break sekali lagi lah. 2 kita akan pindah ke sini.
Okey, itu adalah untuk DAX. FTSE pun sama. FTSE, masalah dengan FTSE ni, ini dah sampai rasanya. 100% sampai ke tak? Yep, ini pun ada setup. Ini yang yang dah break sekali lagi. Satu structure, break dan sekali lagi. Ni kita dah nampak break sekali lagi. Jadi ini adalah yang perfect untuk 3711 punya setup. Anda pun dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu, saya tak dapat tolak kemungkinan untuk dia buat benda ni tau. Kalau dia buat benda ni, US indices akan break low. Itu tak dapat, kita tak tahu lah. Setakat ini kita tak nampak sebarang petanda untuk nak buat benda tu. Okey. JP225 tak ada, SPAN 35, ini dah lengkap. Sebabnya kalau kita tarik Fibo, ini dah sampai 100%. Sama macam sama macam US 100. Jadi ini tak ada setup. US 500 SPAN 35. Jadi yang kita ada untuk indices, saya tulis dekat ni. Faham Ustaz? Untuk indices, paling tinggi probability adalah UK 100 cash. Yang dah ada set up. Yang kedua adalah kepada DAX. Dan yang ketiga adalah US. Ini ranking dia. US 500 cash. Zone blue box. Okey, ini adalah untuk indices. Jadi kita katakan bahawa kita sedang menunggu kepada untuk dia buat correction. Kita dah ada, basically kita dah ada benda ni. Secara asasnya kita dah ada benda ni. Ni dah ada. Okey, US 30 tak ada. Ada yang ada, contoh US 100, contohnya macam SPAN 35, tapi dia dah sampai 100%. Dia dah sampai 100%. Ni tak sampai lagi. Maksudnya kita ada incomplete sequence. Yes, incomplete sequence. Indices, Okey. Now, kita lihat kepada yen pair pula. Ada soalan untuk indeks? Saya harap jelas. Mungkin kita dah start buat lekuk 2 sekali. Kita mungkin dah nampak untuk ini pun dijangka mula jatuh. Wassalam Zul. Okey. Kalau tak ada soalan untuk indeks, kita pergi kepada yen pair pula. US dollar JPY. Di mana kita sedang menjangka untuk indeks ni melakukan lekuk 3 off 3. Di mana di sini Kristianto, ini kita jangkakan membuat motif. Kita menjangka membuat motif sekurang-kurangnya. Boleh walau konsep dia simple. Low high, higher low, higher high. Cuma tengok berapa lekuk, itu je. Ya ajak. Kita sedang menjangka struktur ini motif ataupun impulse. Sebab 2/3. Ini obviously satu struktur. Macam mana kita tahu dia satu struktur? Ini. Kita sedang tunggu buat reset. Ni tunggu dia break. Jadi kita ada lekuk 2. Okey. Kalau tak jelas juga saya tak tahu macam mana nak terangkan lagi. Jadi sini kita sedang menunggu impuls ataupun motif. Now, kita lihat. Jadi kalau itu berlaku, kita sedang menjangka indeks untuk membuat impuls atau motif. Di sini,
Kalau dia impulse, itu adalah apa? Itu adalah dolar. Kalau dia motif, itu adalah negatif yen dynamic. Kita contoh. Kalau sini impulse, itu adalah dolar. Kalau sini adalah motif, itu adalah negatif yen. Tu beza dia. Maksudnya ini tak sampai 1618. Boleh? Bukan tiga terus kita, sebab faham kan gambaran besar kita sedang menyangka lekuk satu. Lekuk satu boleh dibuat oleh impulse, boleh dibuat oleh diagonal, boleh dibuat oleh motif. Exactly. Dah nampak kan? Laju sangat tight. Faham jadi. Kalau tambah G jadi faham. Dah nampak kan konsep dia? Okay. Now, kalau kita jangka benda tu, kita tak dapat untuk lukis yen pair ke bawah. Yen pair kita jangka akan melakukan pergerakan ke atas. Tetapi bila dua tadi berlaku, yen pair akan melakukan correction. Now, kita lihat kepada structure untuk UJ pula. UJ kita jangkakan sedang membuat double. Jadi B ni boleh berlaku bila indeks buat lekuk 2. Laju sangat. Sabar yang tu, sabar. Sekarang ni, tengok inilah map yang dimaksudkan dengan Elliott wave. Lepas tu dia tak boleh tukar. Laju sangat. Sini kita sedang jangka 3 dan 3. Okey. Ini adalah struktur WXY. Okey, kita sedang jangka struktur WXY. WXY mempunyai setup apabila internal dia breakout dalam 5. Sebab kalau dia breakout dalam 5, di mana sini adalah korektif, sini adalah korektif, tiba-tiba dekat sini adalah motif. Motif tu jadi satu. Jadi struktur ini jadi struktur satu lah. Jadi apabila 2 berlaku dekat indeks, B berlaku dekat UJ, soalan saya, sini boleh trade tak? Ni boleh trade tak? Syarat dia A kat sini kena berakhir dengan divergence. 5 ni kena berakhir dengan divergence. 3 kepada 5, 3 kepada 5 kena berakhir dengan divergence. Jadi kalau dia berakhir dengan divergence dan memulakan pergerakan ke bawah, sini kita ada setup. Yes. Tak. 3 Zul. WXY 3. Sini ada 5. Tak boleh. Yes. Jadi 5 ni diconsider sebagai 1 ataupun A dalam erti kata lain kat sini. Jadi B ni kita kena tunggu ini berakhir tak dengan divergence. Kalau dia ada divergence, situ kita ada setup. Sebab WXY akan ada 3. Jadi sekali kita ada 1. Jadi kita kena tunggu ini berakhir. Kalau dia berakhir dengan divergence 3 kepada 5 ni, then kita boleh trade. Itu untuk UJ. Jadi ini masih berjalan. Jadi tunggu dia punya correction. Correction ini kita akan lihat dekat H4 nanti.
Maksudnya dekat sini ada reset H4. H4 punya reset. Itu kita boleh trade. B kat sini. Okay, minggu either malam ni ke minggu depan ke, 3 lekuk Okay. EJ ni ada set up tak? EJ ke sini. Kenapa kita buat macam ni? WXY. Satu, dia tak break. Dia sama. Tak jelas WXY. Yes, yang tu. Trade lekuk 6 pergi kepada 7. Okey. Dan ini kita tak dapat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Di mana sini adalah 3 lekuk. Jadi ini tak dapat nak trade. Kecuali anda trade structure ini. Masalah saya dengan yang ini adalah dia punya 100% tak ada ruang. Faham tak? Ini dekat sangat. Maksudnya dia boleh je habis kat sini. Lepas tu jatuh. Jadi ini tak dapat nak trade. Boleh tak short? Tak ada. Ini boleh extend. Boleh extend macam ni. Sebelum jatuh ke bawah. Okey. Ini kena berlaku untuk membenarkan indeks buat lekuk 3 tadi. Bila dia jatuh ke bawah? Bila lekuk 2 primary dekat indeks nanti. Itu B kepada C. Tu yen dynamic, Kristianto. Masa tu yen dynamic. Iaitu masa ini. Nampak satu cerita. Masa lekuk 2 ni nanti. Masa lekuk 2 ni nanti, itu adalah UJ buat ini. B kepada C. Dolar akan sideway ke bawah. Sideway ke bawah. Ataupun sideway tak ke mana. Maksudnya ini boleh truncated cuma sampai 618. Faham? Sebabnya indeks bukan buat lekuk 3 dalam 3. Kalau 3 dalam 3 itu akan lengkapkan 100%. Okay, ini mungkin sampai sini je. Ini mungkin sampai sini je. Sini je dia. Okey. Tapi itu belum berlaku, kita biarkanlah. Okey. EJ tak dapat, dekat sangat. Jadi tak ada peluang untuk nak masuk. Tapi akan ke atas. Kalau kita jangka indeks akan buat lekuk 3. Dia akan buat correction dahulu sebelum naik ke atas. X kepada Y 3 lekuk. GJ pun sama. Ini adalah kemungkinan satu biru. 2 biru. Jauh lagi ni. Ke atas. Okey. Masa ini buat ke atas, itu adalah indeks buat lekuk 3. Faham personality lekuk? Lekuk 1, lekuk 2, lekuk 3. Okey. Asalkan anda tak short dia, anda okey. Ni 5. Ini adalah 5. Dalam ini. Dan anda sedang melihat 1, 2. Ni jauh lagi. Ke atas. Ke atas jauh lagi ni. Ini DJ. UDJPY pun sama. Ini dah start menunjukkan lekuk 2. Okey. Ni adalah lekuk 2.
nak trade dia, boleh tak saya letak C kat sini? Tu beza dia. Sini kita dah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sini kita dah ada 3. Boleh tak saya lengkapkan ini dan turun jatuh macam ni? Daripada sudut sekuen, ini tak ada entry. Ini tak ada entry. Faham? Itu tak ada entry. Itu daripada sudut sekuen. Sebab tak ada sekuen yang tak lengkap. Daripada sudut kiraan. Maksud saya, boleh tak saya letakkan C kat sini? Boleh kan? Kalau nak trade dia, ini kena berlaku. Dia break sekali lagi. Kita jangka sini 5. Sini 3. Sini jadi 3. Tak boleh kan? Dia kena jadi 5 kan? Ni contohnya anda kena tunggu dia break sekali lagi yang tu. Dan anda tunggu, dan break dia kena 5. 1, 2, 3 anda trade di situ. Faham? Kita cuma guna asas kepada struktur. Sebab dah sampai sekuen ke-11. Bukan ke-7. 11. Ini correction. Ini boleh sampai ke-11. 5, 3 dikira sebagai 1. Campur 5 lagi kat sini. Jadi 11. Tu yang 3, 7, 11 tu. Wassalam Azli. Okay, jadi kalau nak trade yang ini, dia kena break sekali lagi. Dan baru kita ada 3 kan. Sini kita katakan 5. 5. Sini 3. WXY 3. 3 tu dikira sebagai 1. Sebab dia ikut arah balik. Waalaikumsalam. Ini pula 1 lekuk. 1. Dia kena break sekali lagi. Kiraan 3. Dia tak boleh kiraan 3. 5. 3. 5. Kalau dia break macam ni, ni sini tempat trade dia. Itu AJ. Boleh Zul? Okey. Cat JPY. Sama cerita. Jadi anda kena tunggu dia lengkapkan lekuk 2 ni. Sama ada 2 dah lengkap kat sini. Tengok kalau dia turun kecil saja, kita dah ada satu hitam tu kat sini, kita terlepas setup ini. Kenapa natural gas? Natural gas saya tak minat pada waktu ini. Tunggu US dollar habis kekuatan. Kita buka, lepas ni kita tengok natural gas. Natural gas. Lepas ni kita tengok natural gas. Okey, faham? Jadi untuk yen pair, inilah untuk yen pair yang ada setup berdasarkan struktur adalah US dollar JPY. Berdasarkan pullback sekarang. Time frame rendah, yes. Time frame M5. Tadi sesi awal tadi kita ada bincang. Lepas ni kita tengok untuk komoditi. Itu yen pair. Now kita pergi kepada dolar. Satu-satu. Kita ada 1 jam. Berapa minit? Alamak, tinggal 20 minit. Okey. Dolar yang sama, kalau anda nak trade dia kena break A ni dulu, turun sekali lagi, break sekali lagi, then barulah ada setup dia. Sebab sini 5, sini 3, 1, 2 dan 3. Then anda boleh trade yang di sini ke atas. Itu dalam dolar. Maksudnya untuk euro US dollar, ni yang kita ceritakan, yang bila U-shave break ini semalam kan yang tu, ingat tak?
Kita cerita benda ni semalam kan. The moment dia break, itu adalah dalam minor. Satu, kita tukar dolar punya indeks kepada B kat situ. Dan bila CPI berlaku, ni jadi. Ya, Euro US dollar pun sama. Sekarang dia sideways. Ini kena break. Dan sekali lagi, barulah ada set up untuk dolar, untuk Euro US dollar. Dan kita ada 5, 3, 1, 2 dan 3. Tak break. Itulah. Tapi hala tuju dia adalah ke atas untuk dolar. Untuk shorter term, U-Share pun sama. GBP US dollar belum. Ni tak ada. Untuk dolar basically UCAD sama, tak ada. AUD US dollar tak ada. Break dia kena buat apa? Low, high, higher low tu lah. Ni tak ada. Selagi dia tak break, itu adalah sideways. Boleh je dia buat satu lagi sebelum turun ke bawah kan. NZD US dollar, ini hampir break. Ya, kita tengok dekat time frame kecil. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau nak tunggu juga, anda boleh tunggu NZD US dollar. Sebab ini dah break yang pertama. Ni yang pertama, dia tak break yang ini. But kita dah ada sequence tu. Ini yang kecil Ni yang kecil. Maksudnya ada cuma trade sequence ini. Ini trade M5, M15. Kan? Ini adalah untuk time frame kecil. Sebab ini tadi break M15. Ni satu structure. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 dan 5. Jadi 1, ini ada peluang NZD. Ini untuk time frame kecil Jadi bounce untuk NZD US dollar merupakan peluang untuk shorting dia. Okey, untuk dollar pair saya cuma nampak yang itu. Gold, time frame kecil, yes. Sama seperti apa tadi? NZD tadi. Ni 1, ni 2, ni 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Then baru bounce ini. Sini yang tempat trading dia. Faham Ustaz? Sini 1, 2. Ni dalam time frame lain. 1, 2, 3, 4, satu lagi 5. Itu melengkapkan 3. 4, 5 lengkapkan 1. 1, 2, 3. Situ baru anda short. Kalau anda seorang trade M1, M5, 3 kat sini boleh trade. Sebab 1 kepada 2 ni sampai tak 1618. Kalau dia sampai 1618 boleh trade. Kalau tak sampai tak dapat. Tak sampai. Kalau dia sampai 1618 boleh trade. Ni tak sampai. Pergi lagi kecil ada. Itu dah bawah M1 dah. Sub minuet. Itu kecil-kecil lah. Boleh. Kalau anda ada masa, boleh. Elliott Wave bukannya diguna pakai untuk trading time frame besar. Yang berlaku time frame besar, berlaku juga time frame kecil. Benda sama. Cumanya nak lukis dia kecil-kecil tu yang pening. Jadi sekarang ni, baru saja ada 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Boleh je lukis kecil-kecil macam tu.
Ni satu, tunggu dia naik balik, baru anda short. Tak sampai. Jadi anda kena tunggu yang ini lah kalau nak trade dia. Against high ini, itu goal. Hala tuju dia ke bawah. Tapi bounce ini akan berlaku. Bounce again ni. Tak adalah turun macam tu kan. Sama juga. Sini 5, sini 3, 1, 2, 3. Dia tak boleh 3. 4 dan 5. Benda sama. Ataupun 9. Kau nak kira kecil-kecil kan. Silver, yang ada set up silver. Tapi berapa ramai trade silver kan. Sama. Kena tunggu dia buat correction kepada high ini. Itu time frame kecil. Minyak. Lepas ni kita tengok natural gas. Ini akan buat satu bounce sebelum satu lagi ke bawah. Natural gas. Asalkan anda tak short dia. Kenapa? Ini berada dalam zon, saya buka dekat ni lagi cantik. Jadi untuk, sekejap saya tulis dulu, dolar, US dollar, dollar pair, tunggu set up kepada NZD US dollar. Untuk shorting. Okey. Kita lihat kepada, ada berapa minit lagi? Hush. Natural gas. Kita kena buka dia punya futures. Okey, tak tahu dia cukup ke tak data dia ni. Okey, ni saya masukkan dekat weekly, dia berada dalam kawasan support. Ni dah sampai kawasan support 100%. Siapa tanya tadi Jim. Ni dah sampai Jim. Tapi kalau kita pergi lebih kecil Jim, ini dekat daily. Daripada high di sini. Okey, daripada high kat sini, anda cuma nampak berapa lekuk je. 1, 2, the whole thing ini 3, 4. Nampak? 4 ni akan lama. Itu adalah dolar buat lekuk C. Buat lekuk ni, buat tak ke mana lah. Ini akan berlaku sebelum ini naik balik. Kalau berdasarkan structure game Jadi natural gas saya takkan masuk sekarang. Saya tunggu ini. Ini 3. Ini adalah snake. Kita sedang buat reset 4. Faham Jim? 1, 2, 3, 1 lagi 4, 5 divergence. Jelas? Saya tak kongsikan ni dulu sebab belum masanya. Jangan trade dia. Ini adalah futures. Cari syarikat-syarikat yang sama, yang dalam natural gas. Cari chart dia. Saya nak kongsikan benda ni bila dolar nanti. Awal sangat Jim. Bulan 3 nanti Jim Bulan 3 nanti Jim. Bulan 2 hujung bulan 3. Bulan 3 kita akan cerita banyak benda ni. Dah ada dalam nota saya dah. Jim tengok nota saya Jim. Sabar Jim. Bahaya tu. Belum apa-apa lagi. Belum cerita gini. Tapi nampak dia dah dalam equal leg 4, 5. Dan kita akan cari. Tapi bukannya trade natural gas. Kita akan masuk kepada company dia. Sama macam Barrick tu lah. Gold kita jangka ke bawah kan. Tunggulah Barrick. Ada mana kan Barrick aku. Ni, sekejap Mana Barrick?
Berik. Senang nak baca market kan? Saya harap semua ni membantu anda untuk nak baca market. Jadi berik, sebab gold kita jangka ke bawah, kita ambil ikut leg kat sini je. Berik satu lagi ke bawah. Saya akan mula membeli berik atas ni, tarik Fibo kat sini je. Ini dia punya connector. Ini connector dia. Jadi gold, dan saya mula membeli berik di sini. Kalau terlepas yang ini, ni second peluang. Boleh? Ni 1, 2, 3, 4 dan 5 nanti. Itu berik. Ini sepatutnya esok bercerita, tapi sekarang alang-alang cerita. Copper, tak ada apa. Euro AUD seperti dijangka ke atas, masih lagi lekuk satu, masih sideways, tak ada apa. Asalkan anda tak pergi short dia, belum. Ni belum Ni nanti kita akan cari short daripada sini nanti. Belum sekarang. Tapi hala tuju dia ke atas sekarang. There will be satu correction ke bawah bila dolar jatuh ke bawah. Itu Euro AUD. Euro GBP tak ke mana. Ini dah habis. C. Dan ini dah mula ke atas. Itu Euro GBP. GBP AUD pun sama. Kita masih menyangkakan pergerakan ke atas. Boleh tak dia lengkap sini? Boleh. Dan memulakan pergerakan ke bawah. Boleh. Sekarang ni sideways. Saya tak tahu dia ke mana. Boleh tak dia lengkap C? Boleh. Itu GBP AUD. Kalau dia jatuh ke bawah, Euro AUD pun akan mula jatuh ke bawah. Jadi kita akan lengkapkan ini sebagai X ni di sini. Saham lokal. Saya bukan apa saham lokal. Dia berlubang teruk sangat. Kalau Malaysia punya, aduh. Lepas pump dia dump. Lepas dump dia pump balik. Aduh, sakit kepala. Tapi kalau itu pilihan anda, boleh buat. Ada nampak cara buat, buatlah. Saya bukan apa. Bila low liquidity punya ni, dia prone kepada apa yang kartel ni buat kan. Siapa yang trade saham lokal, anda faham lah apa saya punya cerita ni. Kita pula nganga kan. Okey, boleh? So, lain daripada tu tak ada. Kita akan remind saya, Jim, untuk natural gas ni nanti, bila kita dah ada 4 dan mula buat ke 5. Crosses ni basically, dia macam ni. Anda ambil dua chart ni, bila nak lukis cross, anda ambil chart dia macam ada GBP AUD kan. GBP AUD. Okey. Ni adalah GBP US dollar. Try buat macam ni. Ambil chart saya, anda buat macam ni. Dan ini adalah AUD USD. The thing is, kita buat GBP AUD. Jadi apa anda kena buat? Pergi invertkan dia. Invert scale. Invertkan scale dia. Ni invert. Ni terbalik. Cat bawah ni terbalik.
cat bawah ni terbalik. Ni bawah ni terbalik. Dia cat betul dia macam ni. Lepas tu anda tengok momentum dia. Apa yang dilukis. Boleh Zul? Invertkan dia. Invert macam ni. Then anda nampak GBP AUD. Sebab US dollar tu tengah-tengah. Berdasarkan dinamik, bila crosses dynamic, dia macam ni. Bila cross dynamic berlaku, kita akan ada contohnya positif dollar dynamic kan. Contohnya bila kita ada positif dollar dynamic. Positif US dollar. Di mana US dollar tu sedang melakukan lekuk 3. DXY buat lekuk 3 dalam motif. Okey. Soalan saya. Euro AUD pergi mana? Bila kita betul-betul dolar buat motif. 3 motif. Ke atas ataupun ke bawah? Dolar indeks semasa ini berlaku, EU akan jatuh ke bawah. AU akan jatuh ke bawah. Mana yang lagi laju? EU ke AU lagi laju? Bila dolar indeks dalam lekuk 3. Dolar betul-betul kuat waktu tu. Euro US dollar akan lebih kuat momentum berbanding dengan AUD US dollar. Jadi Euro AUD akan ke bawah. Sebab Euro membentuk 57.6% dolar indeks. EU lagi laju momentum. Itu cross dynamic. Tapi dalam dynamic US dollar yang lain, seperti inverse dan juga seperti sideway, bila dolar bukan dalam 3 motif, okey, AU akan lebih laju daripada EU jatuh. Tu sebab dia. Jadi pada waktu tu ini akan naik ke atas. Ini adalah dalam cross dynamic. Ini adalah dalam sideway. Ini dah dalam ni weh. Sideway dan juga kepada inverse. Jadi bila dolar betul-betul kuat ataupun betul-betul lemah, pengaruh dia kepada euro. Sebab mata wang kedua. Ni kita ambil fundamental tau. Fundamental. Dan kita applykan kepada structure. Tu yang saya punya jadual tu. Saya tahu Kristianto tengah menulis. Banyak nota dia. Tak apa. Nanti kali ambil kongsikan. Boleh? Okey, so yang kita nampak untuk peluang dagangan adalah kepada indeks bila berlaku correction, UJ tunggu correction, NZD US dollar correction ke atas untuk shorting. Okey, yang cerita ni tadi Jim, itu jauh sangat. Sabar dulu Jim. Dia akan buat lekuk 4 tak ke mana dulu sebab dolar punya cerita. Langsung pening. Tak apa. Itu dalam nota je tu, ada dalam nota. Dalam nota dynamic. Yes, komponen dalam US dollar. Ada tulis tu. Ada tulis dalam tu. Komponen berapa banyak persen kan. Semua dalam tu. Okey, jadi itu saja labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa besok. Saya demam, sepatutnya saya nak ambil off, tapi tak apa. Esok jangan miss
lihat jadual dekat XM punya website. Malam ni kita ada Facebook Live bersama Imran dan juga Azli ya. Jadi jangan ketinggalan untuk ikut. Ada peluang untuk anda mengikuti cabutan bertuah bagi memenangi sehingga US dollar 300 kalau tak silap saya. Ikut, rugi kan. Dia sambil tengok Facebook dapat duit. Mana nak tahu kan. Okey, jumpa lagi pada sebelah esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa besok.